Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung bab yang ke-11. Kita sambung untuk bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. Untuk topik yang bahagian pertama, saya dah ajar hari itu berkaitan dengan kematian dan kelahiran bintang. So, hari ini kita nak mengetahui berkaitan dengan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. Okey, alam semesta adalah sangat indah dan unik. Terdapat jutaan galaksi dalam alam semesta. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi alam semesta. Di dalam Bima Sakti terdapat sistem suria yang terdiri daripada 8 buah planet yang mengelilingi matahari, termasuklah planet bumi yang kita diami ataupun kita yang duduk sekarang ni lah. Kemudian saiz bumi lebih kecil daripada sebutir habuk dalam alam semesta. Maksudnya bumi ni kalau dibandingkan alam semesta ni ibarat sebutir habuk saja. Okey, kecil, sangatlah kecil. Jadi dapatkah awak semua bayangkan betapa luasnya alam semesta ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak dapat melihat penghujungnya. So astronomi sampai sekarang pun kita tak dapat mengetahui dengan lebih luas lagi. Maksudnya banyak benda yang kita tak terakai lagi. Jadi kita seharusnya bersyukur dengan keindahan alam semesta sebagai tanda keagungan Tuhan. Sekarang awak tengok dalam gambar rajah ini. Okay, kita perhatikan, tengok. Okay, gugusan galaksi. Awak tengok kat sini gugusan. Ini adalah gugusan galaksi je. Betapa besarnya galaksi itu. Kemudian dalam gugusan tu ada kumpulan galaksi. Okay, dalam gugusan yang banyak-banyak tu ada kumpulan-kumpulan galaksi. Jadi dalam kumpulan galaksi ada galaksi Bima Sakti. Hari tu kita dah belajar dah nama-nama galaksi kan. Ini antara salah satunya iaitu galaksi Bima Sakti, yang di mana Bima Sakti inilah ada sistem suria yang ada bumi. Okey, yang galaksi Bima Sakti yang berpiling tu macam cakra tu kan. Kita dah belajar minggu lepas. Kemudian dalam galaksi Bima Sakti ni ada alam semesta. Kemudian yang kita panggil sistem suria. Ni yang di mana sistem suria ni ada 8 buah planet, termasuklah bumi. Okey. Jadi antara bumi dengan matahari lebih besar daripada bumi. Okey, seterusnya kita akan mengetahui berkaitan dengan ciri-ciri bintang. Mesti awak dah pernah daripada lahir sampai sekarang, kalau waktu malam awak lihat bintang ni ada pelbagai kecerahan. Maksudnya ada yang terang, ada yang tak terang, betul? Pernahkah awak perhatikan bintang-bintang di langit pada waktu malam? Jika awak lihat ada bintang kelihatan cerah dan ada yang malap. Malap tu maksudnya dia kurang cerah lah. Bintang ini boleh dikelaskan berdasarkan ciri-ciri yang berikut. Awak tengok, perhatikan gambar rajah ini. Ada 5 ciri pengelasan bintang. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah warna. Okay, jadi bintang-bintang ni ada warna tersendiri. Kedua adalah saiz. Okay, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sangat-sangat besar. Okay. Yang ketiga adalah jarak, di mana jarak ni antara jarak daripada permukaan bumi lah, daripada bumi. Tengok jarak ke bintang tersebut. Keempat adalah kecerahan. Macam saya kata tadi, kalau waktu malam awak keluar tengok bintang di langit, ada yang bintang dia ada malap, dia ada yang cerah, ada yang sangat cerah. Yang kelima adalah suhu. Bintang ni pun ada suhu. Dia ada yang sangat panas, ada yang sangat-sangat panas. Okey. So awak kena tahulah ada 5 ciri dalam soalan dalam peperiksaan awak nanti, nyatakan ciri-ciri pengelasan bintang. So ada 5, iaitu warna, yang kedua saiz, yang ketiga adalah jarak, yang keempat adalah kecerahan, dan yang kelima adalah suhu. Secara umumnya bintang mempunyai warna mengikut suhu di permukaannya, iaitu dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi.
Sekarang kita perhatikan jadual ini, jadual di bawah ni menunjukkan pengelasan bintang berdasarkan warna dan suhu. Awak tengok, perhatikan. Okey, awak tengok warna ya. Okey. Ada berapa kategori? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis warna. Bermula daripada merah ke biru. Daripada merah ke biru ada perubahan-perubahan warna tersebut. Okey. Dibandingkan dengan suhu, dia menggunakan Kelvin lah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, untuk yang merah, kita selalu anggap merah ni adalah yang paling panas. Sebenarnya yang paling biru tu adalah yang paling panas. Kita beranggapan daripada dulu sampai sekarang, merah ni adalah benda yang paling macam api lah. Awak tengok merah tu kan yang paling panas. Padahal dalam dekat awak pergi dapur, awak tengok kat merah atas sekali, kat bawah adalah warna biru. Biru adalah yang paling panas. Kita tengok warna merah, bintang yang warna merah ini, suhu dia adalah kurang daripada 3500. Okay. Yang kedua, dia berwarna jingga. Jingga tu maksudnya warna oranye lah. Di antara 3500 sehingga 5000 Kelvin suhu dia. Kemudian daripada jingga tu dia berubah kepada warna kuning. Di antara 5000 hingga 6000 Kelvin suhu dia. Kemudian daripada warna kuning tu dia berubah lagi kepada kuning keputihan ataupun kuning putih. Dia ada kuning, ada sedikit putih. So bintang ini dianggarkan 6000 hingga 7500 Kelvin. Okay, 6000 hingga 7500 Kelvin suhu dia. Kemudian daripada kuning keputihan dia berubah kepada putih. Okay, dia berubah yang berwarna putih. Putih ni lah dia punya suhu adalah 7500 sehingga 11000 Kelvin suhu dia. Okey, makin lama makin panas ataupun makin tinggilah dia punya suhu dia. Kemudian daripada putih tu dia berubah kepada biru keputihan ataupun biru putih. Suhu dia di antara 11000 sehingga 25000 Kelvin. So daripada 11,000 hingga 25,000 Kelvin. Bintang ni lah. Waktu iaitu bintang biru putih. Kemudian yang paling panas adalah berwarna biru. Suhu dia adalah lebih daripada 2000, start daripada 25,000 ke atas. Dia punya suhu dalam bentuk Kelvin. Okey, suhu 25,000 Kelvin. Maksudnya lebih dari start daripada 25,000 ni dan ke atas dia adalah berwarna biru. So awak jangan confuse. Kalau lagi awak tengok dalam exam, awak tengok warna biru ada yang sejuk pula. Salah. Sebenarnya yang warna biru adalah yang paling panas. Yang warna merah adalah yang paling kurang panas. So tadi saya kata ada 7, iaitu bermula dengan warna merah, jingga, kuning, kuning keputihan, putih, biru keputihan dan yang paling panas adalah warna biru. Ingat? Okey. So dia semakin panas lah. Macam saya terang tadi. Daripada merah ke jingga, jingga ke kuning, kemudian ke putih, biru keputihan dan warna biru. Itulah yang paling dia semakin panas. Sehinggalah ke warna biru yang paling panas. Kemudian bintang mempunyai saiz yang berlainan. Kita dah belajar hari tu. Iaitu saiz yang sangat besar disebut sebagai super raksasa. So antara tiga-tiga awak tengok gambar rajah ni, yang paling besar adalah super raksasa. Okay, yang sangat besar kita panggil sebagai super raksasa. Yang sedang kita panggil sebagai raksasa, iaitu bintang yang besar disebut sebagai raksasa. Dan bintang yang sangat kecil disebut sebagai bintang kerdil. So ada 3 jenis kat sini gambar rajah ni. Awak tengok perbezaan. Yang paling besar sekali kita sebut super raksasa. Okay, yang sedang ataupun yang besar kita panggil raksasa. Okay. Yang ketiga adalah kerdil, bintang yang paling kecil. Jadi itu adalah dari segi saiz. Kemudian kecerahan. Kecerahan sesuatu bintang yang dicerap bergantung pada saiz. Maksudnya kalau saiz tu besar, lagi cerah lah kan. Kemudian jarak dari bumi dan suhu permukaan bintang tersebut.
So kecerahan ni bergantung kepada saiz, jarak dari bumi dan suhu permukaan bintang tersebut. So maksudnya kalau dia lebih panas lagi cerah lah. So ingat, kalau berkaitan dengan kecerahan dia bergantung kepada saiz, kebesaran sesuatu bintang. Yang kedua adalah daripada jarak dari bumi. Dan yang ketiga adalah suhu permukaan bintang tersebut. Kalau lagi panas, saya kata tadi yang warna biru tadi kan, dia lebih cerah. Bintang yang paling cerah di langit ialah Sirius dan Rigel. Okey, dua bintang ni lah dalam soalan nanti dalam peperiksaan dia katanya lah. Apakah bintang yang paling cerah? Nyatakan dua bintang iaitu Sirius dan Rigel. Okey, boleh faham? Kemudian untuk aktiviti 11.1 ini awak boleh scan barcode dekat sini lah untuk melihat berkaitan dengan bintang di langit. Kemudian ini antara tempat-tempat yang mempamerkan berkaitan dengan galaksi kita, iaitu planetarium negara di Kuala Lumpur dan planetarium di Melaka. So kalau tak ada COVID, awak bolehlah pergi melihat. Mungkin daripada kalangan awak pernah pergi. Okay? Ataupun awak boleh tengok dekat YouTube pun kadang-kadang dia ada siarkan tempat ini. So planetarium ni negara dibuka secara rasmi pada tahun 1994 di Malaysia bagi memudahkan pendidikan sains angkasa kepada orang ramai. Reka bentuknya sangat unik, iaitu gabungan seni bina Islam dan astronomi. Jadi kita dah belajar berkaitan dengan bab 11 ini berkaitan dengan berkaitan dengan galaksi. So kita dah belajar berkaitan dengan bintang dan galaksi dalam alam semesta. Jadi saya dah sentuh hari tu, kita kembali balik kepada topik yang lepas, bahagian pertama minggu lepas saya dah ajar berkaitan dengan bintang dan galaksi alam semesta. Galaksi kita dah belajar iaitu berkaitan dengan jenis galaksi, iaitu berpiling, elips dan tidak seragam. So kalau berpiling ada dua, iaitu Andromeda dan Bima Sakti. Kemudian yang elips adalah Ursa Major dan Nisial 87. Manakala yang tidak seragam, Magellan kecil dan Magellan besar. Kemudian kita akan memfokuskan Bima Sakti lah dalam topik ini, sebab Bima Sakti di mana ada sistem suria. Sistem suria ada bumi yang kita diami. Okey, ini di mana kematian dan gambar rajah ini menunjukkan kematian dan kelahiran sesebuah bintang. Okey, kelahiran dia bintang macam mana? Dilahirkan daripada nebula, kemudian kematian dia macam mana? So awak kena tahulah. Okey, tadi kematian dengan kelahiran ni ada 3 peringkat lah, ikut kepada saiz bintang tersebut. Kemudian kita dah belajar hari ini berkaitan dengan perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. So kita dah tahu dah, ini daripada gugusan galaksi, kemudian dipecah kepada kumpulan galaksi, kemudian dipecah lagi dalam kumpulan galaksi ada galaksi Bima Sakti yang berbentuk berpiling ataupun seperti cakra. Kemudian di pinggir Bima Sakti ni ada alam sistem suria, di mana sistem suria ni ada matahari dan 8 buah planet lain termasuklah bumi kita sendiri. Kemudian kita dah belajar berkaitan dengan ciri-ciri bintang, ada 5 ciri, iaitu yang pertama adalah warna, yang kedua adalah saiz, yang ketiga adalah jarak, yang keempat adalah kecerahan dan yang kelima adalah suhu. Okey, yang ni gambar rajah ni saya dah terang tadi, di mana keadaan warna sesebuah bintang ada 7 buah warna, bermula daripada merah, jingga, kuning, kuning keputihan, putih, biru keputihan dan biru. So ketujuh-tujuh ini dia mempunyai perbezaan dari segi suhu bentuk Kelvin. So yang paling panas adalah berwarna biru, yang berpanas saja adalah warna merah. Kemudian dia adalah daripada merah ke biru dia semakin panas. Kemudian kita dah belajar berkaitan dengan saiz, iaitu yang paling besar bintang sekali kita sebut sebagai super raksasa, yang kedua yang besar kita panggil sebagai raksasa, yang paling kecil kita sebut sebagai kerdil. So kecerahan pula bergantung kepada saiz, jarak dari bumi dan suhu permukaan bintang tersebut. Bintang yang paling cerah di langit ialah Sirius dan Rigel. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini, iaitu dan kita selesai bab yang ke-11.
Okey. Kita tamat kelas pada hari ini di sini sahaja. Kemudian nanti awak rujuk dalam WhatsApp saya akan sediakan soalan latihan, awak boleh salin dan awak boleh jawab. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.